المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى. وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan taufik dan masyiatillah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini untuk meneruskan pembacaan daripada kitab Asy-Syifa Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada muka yang ke-505, faslun fi ma'nal muhabbah. Faslun fi ma'nal muhabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi ma'na al-muhabbati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatiha. Fasal pada menyatakan makna kasih kepada Nabi dan hakikat apakah kasih kepada Nabi itu. Ikhtalafan nasu fi tafsiri muhabbatillah wa muhabbatin nabi. Para ulama berkhilaf pada penafsiran kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi. Wa kathurat ibaratuhum fi kulli riwayatin, dan berbanyak ibarat ayat-ayat yang menceritakan tentang takrif itu pada setiap daripada riwayat yang dinukilkan daripada mereka. Walaysa tarji'u bil haqiqati ila ikhtilafi maqal, dan itu tidak kembali pada hakikatnya kepada perbezaan dari segi maqal, apa yang nak disebut itu bukan, lakinnaha ikhtilafu ahwal, tetapi berbezanya kerana berbeza ahwal yang dilihat dari segi hakikat kasih itu. Pada dirinya dia itu satu, tapi dia ta'birkan, diibaratkan, diungkapkan dengan pelbagai lafaz itu melihat kepada ahwal yang berbeza. Faqala Sufyan, kata Sufyan al-Thawri, al-muhabbatu ittiba'ur rasuli alaihi salam. Muhabbah itu ialah mengikut Nabi. Ka'annahu iltafata ila qawlihi ta'ala, seakan-akan beliau melihat kepada firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu kasih kepada Allah maka ikutlah aku, nescaya Allah Ta'ala akan kasih kamu dan mengampun bagi kamu dosa kamu, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Kasih. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian daripada para ulama, mahabbatur rasul i'tiqadu nusratihi. Kasih kepada Rasul ni kita i'tiqadkan, kita menolong Nabi, kita membantu Nabi, wadzabu an sunnatihi, dan menghalang daripada sunnah Nabi diserang, daripada perkara yang merosakkan sunnah Nabi. Walin qiyadu laha,
dan turut dan patuh baginya, wahaibatu mukhalafatiha, dan bimbang dan gerun daripada menyalahinya. Waqala ba'duhum, kata sebahagian para ulama, al-mahabbatu dawamu dzikri lil mahbub. Mahabbah itu ialah sentiasa ingat kepada yang dikasih. Waqala akhar itharul mahbub, mahabbah itu ialah memilih dan mendahulukan kekasih. Waqala ba'duhum al-mahabbatu asyauqu ilal mahbub, mahabbah itu ialah syauq, rasa kerinduan kepada yang dikasih. Waqala ba'duhum al-mahabbatu muwata'atul qalbi li muradir rabbi, mahabbah itu ialah bertepatan hati itu bagi kehendak Tuhan. Yuhibbu ma ahabba, dia kasih apa yang Tuhan kasih. Wa yakrahu ma kariha, dan dia benci apa yang dibenci oleh Allah. Wa qala akhar, berkata sebahagian daripada ulama lain pula, katanya al-mahabbatu, bermula mahabbah itu mailul qalbi ila muwafiqin lahu, cenderung hati kepada apa? Kepada yang menepati orang yang untuk menurutinya. Untuk menepati dan menuruti. Kemudian katanya lagi, aktsarul ibaratil mutaqaddimati isyaratun ila thamaratil mahabbah duna haqiqatiha. Kata Qadhi Iyad, kebanyakan daripada ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan itu ialah mengisyaratkan kepada hasil samarah kepada mahabbah. Duna haqiqatiha, bukan berkait dengan hakikat mahabbah itu sendiri, tapi kebanyakan khilaf ataupun ungkapan yang kita sebut tadi menceritakan hasil daripada mahabbah. Jadi apakah hakikat mahabbah di sisi tuan Syekh kita? Wa haqiqatul mahabbati al-mailu ila ma yuwafiqul insan. Mahabbah itu ialah cenderung dan mengikut kepada ma yuwafiqul insan, perkara yang menepati seseorang. Wa takunu muwafaqatuhu lahu imma, dan adalah muwafaqah, menuruti dan mengikuti itu, imma listilzalihi bi idrakihi, sama ada dengan sebab merasa kelazatan, ingin kelazatan dengan mencapainya, dengan mencapai dan memahaminya, dapat capai dan dapat idrak, dapat mengecapnya. Kahubbis suratil jamilah, seumpama seorang itu kasih dan suka kepada rupa yang cantik. Jadi itu cara apa? Kenapa berlaku itu? Dia cenderung hati kepadanya disebabkan kelazatan yang dia dapat dengan melihat rupa yang cantik itu. Wal aswatil hasanah, dan suara yang indah yang merdu. Wal at'imati wal ashribati ladzizah, makanan dan minuman yang lazat. Jadi bila seorang tu kasih suka kepada makanan minuman lazat, apa maksud dia? Istilzat. Dia merasa lazat dengan cara dia mencapai apa yang dia kasih tadi. Makanan dia dapat makan, dia dapat minum minuman. Wa ashbahiha, dan seumpamanya, mimma kullu tab'in salimin ma'ilun ilaiha, daripada tabiat yang elok, dia cenderung kepadanya. Limuwafaqatiha lahu, kerana dia menepati dan suka kepadanya, muwafaqah kepadanya. Aw listidladihi bi idrakihi bihassati aqlihi, atau kerana dia merasa menghendaki kelazatan dengan cara dia mencapai dengan bihassati aqlihi, dengan panca indera akal, dengan kefahaman dan dengan akalnya. Wa qalbihi, dan dengan hatinya. Dia dapat apa? Akal dan hati ni dapat ma'aniya batinah syarifah, makna-makna pengertian yang batin yang mulia. Nah, itu juga satu bentuk kelazatan. Dia kelazatan akal dan hati. Contoh ilmu dan makrifah ni, lazat ni bukan melalui hawas al-khams, bukan melalui panca indera yang zahir, tapi dengan cara lazat yang dapat melalui akal tu. Kahubbis salihin, seperti kasih kepada orang soleh, wal ulama, dan para ulama, wa ahli ma'ruf, orang yang membuat kebaikan.
wal ma'thuri anhum as-siyarul jamilah, dan yang ditinggalkan daripada tentang mereka, tentang sirah-sirah perjalanan mereka yang baik, wal af'alul hasanah, dan kelakuan mereka yang elok. Fa inna tab'an insani ma'ilun ila syaghafi bi amsal haula, kerana tabiat manusia yang bersih, yang fitrah, dia akan cenderung dan suka. Syarah ni makna rindu dan suka, sayang, bi amsal haula, kepada seumpama mereka. Hatta yabulgha ta'assubu, sehingga sampai kepada ta'assub bi qaumin li qaumin, satu kaum kepada kaum yang lain. Washtashayyu' min ummatin fi akharin, dan rasa tasyayyu'. Tasyayyu' ni makna berpihak dan seorang itu ta'assublah, ataupun berpihak dan juga menolong daripada satu umat kepada umat yang lain. Ma yu'addi ila al-jala', perkara yang membawa kepada al-jala' anil awtan, kadang-kadang terpaksa meninggalkan bumi tercinta, meninggalkan negeri, meninggalkan kampung. Sebab apa? Kerana kasihnya, ikutnya. Orang yang dikasihi itu, dia kadang-kadang terpaksa meninggalkan negeri. Wahadkil huram, dan juga kadang-kadang membawa kepada melanggar kehormatan, waqtiramin nufus, dan juga menyebabkan kepada hilangnya nyawa. Ikhtiram itu makna sanggup menggadaikan nyawa kerana sebab kasih kepada sesuatu itu ataupun satu kumpulan. Aw yakunu hubbu iyyahu, atau jadilah kasihnya kepada sesuatu itu limuwafaqatihi lahu min jihati ihsani, kerana bertepatan baginya dari segi aspek kebaikannya kepada dia. Wa in'ami alaih, dan kerana dia memberi nikmat ke atasnya. Faqad jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha, sesungguhnya nafsu dan jiwa ini difitrahkan di atas kasih orang yang membuat baik kepadanya. Itu salah satu aspek. Fa idza taqarrara laka hadha, apabila telah tetap nyata bagi kamu perkara ini, nazarta hadhil asbab kullaha, kamu melihat dan perhatikan sebab ini kesemua sekali, fi haqqihi alaihi salam, pada hak diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimta, maka kamu tahu, annahu alaihi salam jami'un li hadhihi al-ma'ani al-thalathah al-mujibati lil mahabbah, pada diri Nabi itu terhimpun segala makna-makna tiga ini, ketiga-tiga makna mahabbah ini yang menyebabkan kepada kasih dan juga sayang. Apa itu makna tiga tadi? Makna tiga tadi macam mana kat atas tadi, apa dia? Kerana apa? Istilzaz biidrakihi, itu satu. Ataupun istilzaz biidraki biaqlihi, ataupun min jihati ihsanihi wa in'amihi. Semua itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma jamalus surati, adapun kecantikan rupa, wazahir, dan zahir itu, wa kamalul akhlaqi wal batin, dan sempurnanya akhlak dan sifat batiniah itu, faqad qarrarna minha qablu, sungguhnya kami telah huraikan sebelum ini, fi ma marra minal kitab ma la yahtaju ila ziyadah, dan apa yang telah lalu daripada kitab ini perkara yang tidak perlu kepada penambahan dah. Pada awal-awal dulu dalam fasal-fasal yang sebelum ini kita dah baca bagaimana kecantikan rupa Nabi pada zahir dan batin, akhlak Nabi dan peribadi Nabi itu perkara yang membawa kepada seorang itu merasa suka dan nazak kepada as-surah al-jamilah. Salah satu daripada makna mahabbah yang disebut tadi. Wa amma ihsanuhu wa in'amuhu ala ummatihi, adapun ihsan dan buat baik Nabi dan Nabi pemberian Nabi ke atas umatnya, fakadzalika, demikian juga, qad marra minhu fi awsafillahi ta'ala lahu min ra'fatihi bihim, telah terdahulu daripada pensifatan Allah kepada Nabi tentang ra'fatihi bihim, Nabi ni kasih
dan Nabi sayang kepada umat. Wa rahmatihi lahum, Nabi rahmat kepada mereka. Wa hidayatihi iyahum, Nabi ingin supaya memberi hidayah kepada mereka. Wa syafaqatihi alaihim, Nabi kasih kepada mereka. Wa istinqadhihim bihi minan nar, Nabi ingin menyelamatkan umat daripada neraka. Wa annahu bil mu'minina raufur rahim, dan baginda Nabi dengan orang mukminin sangat kasih dan sangat belas kasihan. Wa rahmatul lil alamin, dan baginda ialah rahmat kepada sekalian alam. Wa mubasysyiran wa nadhira, beri khabar gembira dan memberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, Nabi menyeru kepada Allah Ta'ala dengan izin Tuhan, dan dia baginda Nabi sebagai lampu dan juga bulan yang menerangi. Wa yatlu alaihim ayatihi, baginda membacakan ke atas mereka ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar mereka Al-Quran dan juga hikmah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan baginda Nabi memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Fa ayu ihsanin ajalu qadran, maka apa lagikah keihsanan, kebajikan yang lebih besar kedudukan dan pangkatnya. Wa a'zamu khataran, yang lebih besar kepentingannya. Min ihsanihi ila jami'il mu'minin, daripada kasih sayang Nabi ni kepada seluruh orang mukmin. Wa ayu ifdalin a'amu manfaatan, apakah anugerah dan pemberian yang lebih umum manfaatnya. Wa aktsaru faidatan, dan lebih banyak faedahnya. Min in'amihi ala kafatil muslimin, daripada pemberian dan anugerah Nabi yang diberi kepada seluruh orang Islam. Ibkana dhari'atahu ilal hidayah, kerana baginda Nabi itu ialah wasilah kepada hidayah. Dhari'ah dengan makna wasilah. Wa munqidhahum minal amayah, dan Nabi lah yang menyelamatkan mereka daripada kebutaan. Amayah ni makna kebutaan, kejahilan lah. Wa da'iyahum ilal falahi wal karamah, Nabi menyeru mereka kepada kemenangan dan juga kemuliaan. Wa wasilatahum ila rabbihim, baginda Nabi ila wasilah mereka kepada Allah. Wa syafi'ahum, orang yang memberi syafaat kepada mereka. Wal mutakallima anhum, Nabi akan berbicara bagi pihak umat. Wa syahidalahum, yang menyaksikan bagi mereka, bagi pihak mereka. Wal mujibalahumul baqa'ad daim, yang menyebabkan mereka kekal, mendapat kekal yang berpanjangan. Wa na'imas sarmad, dan juga nikmat yang berkekalan. Faqad istabana laka, maka telah nyata bagi kamu. Annahu alaihi salam, bahawa baginda Nabi alaihi salatu wassalam mustaujibun lil mahabbatil haqiqiyah, menyebabkan perlunya, wajibnya untuk dikasihi dengan kasih yang hakiki. Syar'an, pada syarak. Bima qaddamnahu min sahihil athar, dengan apa yang telah kami sebut dahulu daripada asal-asal yang sahih. Wa adatan, dan wajib juga dikasihi pada adat. Wajibillatan, dan secara fitrah. Bima zakarnahu anifan, kerana apa yang telah kami sebut sebelum ini sedikit. Li'ifadatihi al-ihsan, kerana pemberian Nabi dan sifat ihsan. Nabi meluaskan keihsanan dan belas kasihannya. Wa umumihil ijmal, dan meliputi kecantikan Nabi itu. Fa idza kana al-insanu yuhibbu man manahahu fi dunyahu marratan aw marratain ma'rufan, dan tatkala manusia itu dia kasih man manahahu, orang yang memberi kepadanya ma'rufan, memberi kepadanya perkara kebaikan, kebajikan di dunia ini. Kalau orang buat baik pada dunia, petentangnya di dunia ini, marrah atau marratain, sekali atau dua kali, ma'rufan, perkara baik. Aw istanqadhahu min halakatin aw madaratin muddatan, atau orang yang menyelamatkannya daripada masuk dalam kemusnahan dan juga mudarat dalam satu tempoh yang sekejap. At-ta'adzi biha qalilun munqati', ataupun daripada kesakitan yang ada itu yang sekejap, yang terputus. Faman manahahu ma la yabidu minan na'im, maka orang yang dapat memberikan, menganugerahkan perkara yang tidak hilang, perkara yang tidak musnah daripada nikmat. Wa waqahu ma la yafna min azabil jahim, dan menyelamatkan seseorang daripada perkara yang tidak akan putus, yang tidak akan fana daripada azab neraka Jahannam.
aula bil hubbi, tentulah lebih layak untuk dikasihi. Apa maksudnya? Orang yang membuat baik kepada kita tentang perkara dunia atau menyelamatkan kita daripada malapetaka di dunia yang sekejap ini, kita patut dan layak kasih kepadanya. Apatah lagi Nabi SAW yang memberi kepada kita nikmat yang berkekalan dan menyelamatkan kita daripada azab yang berkekalan, maka lebih aulalah untuk dikasihi. Wa idza kana yuhibbu bit-tab'i malikun li husni siratihi, dan apabila kalaulah seorang itu kasih secara tabiat dan fitrahnya, yuhabbu wa idza kana yuhabbu, kalaulah dikasihi seorang malikun, seorang raja, kerana fitrah itu, kerana husni sirati, kerana perlakuannya yang baik, akhlaknya yang baik, au hakimun lima yu'tharu min qawami tariqatihi, atau dikasihi seorang hakim kerana apa yang daripada lima yu'tharu min qawami tariqatihi, apa yang dapat dicapai, diketahui daripada qawami tariqatihi, jalannya yang lurus, dia orang yang adil, orang yang berbuat baik, au qadin, ataupun dikasihi seorang qadhi ba'idud darni ma yushadu min ilmihi, yang jauh ke negerinya, kerana apa yang diteguhkan daripada ilmunya, dia mempunyai ilmu yang rasikh, yang teguh, yang mantap, au karami shimatihi, ataupun akhlaknya yang mulia. Maka faman jama'a hadhil khisala ala ghayati maratibil kamal ahaqqu bil hubbi, maka orang yang menghimpunkan segala sifat-sifat ini di atas jalan sehabis-habis darjat kemuliaan itu, darjat kesempurnaan itu lebih layak untuk dikasihi. Wa aula bil maili, dan lebih layak untuk dicenderungkan hati kepadanya. Siapa? Rasulullah lah. Wa qad qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatihi, Sayyidina Ali pernah menceritakan sifat Nabi SAW. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang melihatnya pada sekali lalu, habahu, dia akan rasa haibat. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, siapa yang bercampur dan duduk sekali dengan Nabi dalam keadaan dia kenal Nabi, dia akan cinta kepada Rasulullah. Tengok sekali orang rasa hebat daripada Nabi, dan orang biasa dan makrifah dia akan rasa sayang kepada Nabi. Wa dzukira lana an ba'd as-sahabati, disebut dan diriwayatkan kepada kita tentang sebahagian sahabat, annahu kana la yasifu basarahu anhu mahabbatan fi, ada, ni bukan semualah, sebahagian sahabat yang tidak dapat memalingkan pandangan daripada Nabi kerana kasih pada Nabi. Duk tengok tenung Nabi, perhati Nabi, kenapa? Kerana kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fazlun fi wujubi munasahatihi alaihi salam, pasal pada menyatakan kewajipan menasihati buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menolong Nabi. Qala Allah Ta'ala wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim, dan tidak ada jalan di atas orang yang tidak mendapati apa yang nak diinfakkan. Tidak ada harajun, tidak ada masalah. Ni apa ni? Cerita berkaitan dengan orang yang tidak mampu pergi berjihad. La yajidu ma yunfikun, la yajiduna ma yunfikun, mereka tidak mendapati apa yang mereka nak infakkan. Orang macam ni tidak ada kemampuan untuk berjihad. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun haraj, tidak ada dosalah. Dia tidak mampu untuk keluar, maka dia kerana memang dia tidak mampu contohnya, maka tidak masalah. Apabila mana? Idza nasahu lillah, jika dia ikhlas kerana Allah dan juga Rasul. Ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan dosa ke atas orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Qala ahli tafsir, ahli tafsir mentafsirkan idza nasahu lillahi wa rasuli idza kanu mukhlisina, jika mereka itu ikhlas, muslimina fis sirri wal alaniyah, yang Islam pada dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang-terang. Ni sifat orang yang ikhlas ni, tak apalah, memang dia tak mampu, bukan orang munafik.
Munafik mereka enggan keluar berjihad itu kerana apa? Kerana mereka bukan tidak ada kemampuan, bukan, tapi alasan. Mereka memang tidak kasih kepada Allah dan Rasul. وبه إليه قال حدثنا القاضي الفقيه وأبو الوالد بقراءة عليه حدثنا الحسين بن محمد حدثنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الدين النصيحة, sesungguhnya ad-din an-nasihah, agama itu ialah nasihat. Inna ad-dina nasihat, inna ad-dina nasihah, 3 kali, salah marat. Qalu liman, kepada siapa? Ya Rasulullah. Qala lillah, nasihat bagi Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan bagi ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam. Qala a'immatu rahimahumullah, berkata para ulama, an-nasihatu lillahi wa li rasulihi, nasihat itu bagi Allah, bagi Rasul, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin orang Islam dan orang-orang amatihim, orang awam dan orang rakyat. Orang awam mereka hukumnya wajib. Qala Imam Abu Sulaiman Al-Busti, an-nasihatu, nasihat tu apa? Kalimatun yu'abbaru biha an jumlati iradatil khair. Kalimah yang mentakbirkan, yang menceritakan tentang kalimah itu tentang apa? Jumlati iradatil khair, jumlah himpunan inginkan kebaikan lil mansuhi lahu, bagi orang yang dinasihati. Nasihat tu apa? Perkataan yang baik yang kita tujukan. Tujuan apa? Kita ingin kebaikan daripada orang yang kita nak nasihat itu. Walaysa yumkinu an yu'abbara anha bi kalimatin wahidatin tahsuruha, dan tak mampu sebenarnya kita nak takbirkan, ibaratkan makna nasihat dalam satu kalimah yang dapat menghimpunkan maknanya. Wa ma'naha fil lughah, dan makna nasihat pada lughah ini al-ikhlas, maknanya ikhlas. Daripada mana ambilannya? Min qaulihim. Ini ma'khudh min qaulihim, diambil, difaham daripada perkataan orang Arab. Nasahtul asala, aku menyucikan madu. Apa maksud nasah tu? Idza khallastahu min syam'ihi, jika kamu asingkan, kamu bersihkan madu daripada liling dia. Orang ambil madu kan dengan sarang, kan dia adalah sarang-sarang tu lilin dia. Jadi ditapis, diasingkan, dibersihkan tu. Itu makna nasaha. Wa qala Abu Bakr bin Abi Ishaq Al-Khaffaf, an-nushu fi'lu syai'i alladhi bihi salahu wal mula'amah. Nasihat itu ialah melakukan perkara yang padanya ada kebaikan dan juga kesesuaian, keserasian. Ma'khudhun minan nisah, diambil daripada perkataan Arab an-nisah. Apa tu an-nisah? Wal khaytul alladhi yukhatu bihi thawb, iaitu benang yang dijahit dengannya pakaian. Qala Abu Ishaq Az-Zajjaj wa nahwuhu, dan berkata Az-Zajjaj dan seumpamanya, fa nasihatullah ta'ala, nasihat Allah tu apa maksud? Sihhatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyah, benar i'tiqad kepada Allah Ta'ala dengan keesaannya. Wa wasfuhu bima huwa ahluh, dan mensifatkan Allah dengan apa yang layak baginya. Wa tanzihuhu amma la yajuzu alaihi, dan menyucikan Tuhan daripada perkara tidak layak. Wa raghbatu fi mahabbihi, dan rasa keinginan, kesungguhan, rasa sayang, ingin pada kasihnya. Wal bu'du min masakhitihi, mahabbihi, perkara yang dikasihi, kita suka kepada perkara yang Tuhan kasih. Wal bu'du min masakhitihi, dan menjauhi daripada perkara yang dibenci. Wal ikhlasu fi ibadati, dan benar dan suci pada pengibadatan. Wan nasihatu li kitabillah, apa maksud nasihat bagi kitabullah? Al-imanu bihi, beriman dengan Quran. Wal amalu bima fi, beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Wa tahsinu tilawatihi, mengelokkan bacaannya. Wa takhashu'u indahu, dan khusyuk dengan bacaan Quran itu. Wa ta'zimu lahu, dan membesarkan Quran. Wa tafahumuhu, dan cuba untuk memahami. Wa tafaqquhu fihi, dan belajar daripada Quran. Wa dzabu anhu, dan membantu dan
menjauhi menolak segala tuduhan terhadap Quran, tuduhan jahat. Min ta'wilil ghalin, daripada takwilan orang yang melampau. Kita halang daripada orang yang mentakwilkan Quran dengan cara yang salah. Wa ta'ni mulhidin, dan juga cercaan orang-orang yang sesat. Wan nasihatu li rasulihi, apa maksud nasihah li rasulihi, nasihat bagi Rasulullah? At-tasdiqu bi nubuwwatihi, membenarkan kenabiannya. Wa badlu ta'ati lahu fima amara bihi, dan kita mengkerahkan ketaatan, kita melakukan ketaatan fima amara bihi, pada perkara yang disuruh, wa naha anhu, dan perkara yang dilarang. Qalahu Abu Sulaiman, berkata makna ini oleh Abu Sulaiman. Wa qala Abu Bakr muwazaratuhu. Muwazarah maksud apa? Menolong, membantu. Makna nasihat kepada Rasul tu membantu Nabi. Wa nusratuhu, dan menolong Nabi. Wa himayatuhu, dan menjaga Nabi, memelihara Nabi. Hayyan wa mayitan, sama ada dalam keadaan Rasulullah masih hidup ataupun telah wafat. Wa ihya'us sunnatihi, menghidupkan sunnah Nabi. Bit talabi, dengan tuntut. Wadzabi anhu, dan juga membantu mempertahankan sunnah. Wa nashriha, menyebarkan sunnah. Wa takhalluqi bi akhlaqihil karimah, dan berakhlak dengan akhlak Nabi yang mulia. Wa adabihil jamilah, dan adab Nabi yang indah. Wa qala Abu Ibrahim Ishaq at-Tujibi, nasihatu Rasulillah, maksud nasihat bagi Rasulullah itu apa dia? At-tasdiqu bima ja'a bihi, membenarkan perkara yang dibawa datang oleh baginda Nabi. Wal i'tisamu bi sunnati, dan berpegang kepada sunnah Nabi. Wa nashruha, dan menyebarkannya. Wal haddu anha, dan memelihara, dan memelihara, haddu, menggalakkannya. Haddu alaiha, menggalakkannya. Wa da'watu ila Allah, menyeru kepada Allah. Wa kitabihi, dan kepada kitab dan rasulnya. Wa ilaiha, dan kepada sunnah. Wa ilal amali biha, dan menyeru kepada beramal dengan sunnah. Wa qala Ahmad bin Muhammad min mafrudatil qulubi, antara kefarduan kewajipan hati, i'tiqadun nasihati li Rasulullah, mengiktikadkan nasihat bagi Rasulullah SAW. Qala Abu Bakr al-Ajuri wa ghairuhu, berkata Abu Bakar al-Ajuri dan selainnya, an-nushu lahu, nasihat bagi Rasul itu yaqtadi nushain, memberi faham ada dua nasihat, dua perkara. Apa dia? Nushan fi hayatihi, menasihati ketika hayat Nabi. Wa nushan ba'da mamatihi, dan menolong dan juga menasihat setelah daripada wafat Nabi. Fa fi hayatihi, ketika Rasulullah hidup, nusfu ashabihi lahu bin nasri, menasihati sahabat Nabi kepada Nabi dengan cara menolong Nabi. Wal muhamati anhu, dan memelihara Nabi. Wa muadati man adahu, dan memerangi orang yang memerangi Nabi. Wasam'i wa ta'ati lahu, dengar dan juga taat bagi Nabi. Wa badlin nufusi wal amwal dunahu, dan membelanjakan jiwa dan juga harta dunahu, demi Nabi SAW, untuk demi memelihara Nabi. Kama qala Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, ada di sana orang-orang lelaki yang membenarkan janji kepada Allah ke atasnya. Faminhum man qadha nahbah, ada di kalangan mereka yang telah qadha nahbahu, telah meninggal, mati dalam peperangan kerana membela Nabi. Wa minhum man yantadhir, di kalangan mereka ada yang masih menunggu untuk syahid dan untuk mati. Wa ma baddalu tabdila, tidak sekali-kali mereka akan bertukar dan akan berubah, tidak akan mereka berpaling daripada itu. Wa qala wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa amma nasihatul muslimin lahu, adapun nasihat orang Islam baginya ba'da wafatihi, setelah wafat Nabi, faltizamut tawqiri wal ijlal, iaitu melazimi mengagungkan dan memuliakan Nabi. Wa syiddatul mahabbati lahu, dan bersangatan kasih bagi Nabi. Wal muthabaratu ala ta'allumi sunnatihi, dan sabar untuk mempelajari sunnah Nabi. Wa tafaqquhi fi syari'atihi, dan memahami pada syariat Nabi. Wa mahabbatu ahli baitihi, dan kasih kepada ahli baiti Nabi wa ashabihi. Wa mujanabatu man raghiba an sunnati, dan menjauhi orang yang enggan
yang benci kepada sunnah Nabi, wan harafa anha, dan mereka yang berpaling daripada sunnah, wa bughduhu, dan benci, murka, marah kepadanya, wa tahdzir minhu, dan memberi larangan dan memberi amaran orang daripada ikut orang-orang yang cenderung yang lari daripada sunnah Nabi. Wa syafaqatu ala ummatihi, rasa belas kasihan terhadap umat Nabi, wal bahthu an ta'arufi akhlaqihi, dan seorang mengkaji untuk mengenali akhlak Nabi, wasiyarihi, dan perjalanan Nabi, wa adabihi, dan adab Nabi, wasabru ala dhalik, dan dia sabar untuk dalam perjalanan, dalam usaha untuk mendapatkan tersebut. Wa alam fa'ala ma dzakarahu, maka di atas apa yang disebutkan itu, takunun nasihatu, jadilah nasihat itu ihda thamaratil mahabbah, nasihat itu salah satu daripada hasil kepada kecintaan. Wa alamatan min alamatiha, dan satu tanda daripada tanda-tanda kecintaan, kama qaddamna, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Wa hakal Imam Abdul Qasim al-Qushairi anna Umar bin Laith anna al-Amr bin Laith ahada mulukil Khurasan. Amr bin Laith salah seorang daripada raja atau pemerintah Khurasan. Wa masyahira Thuwab, dan seorang yang orang-orang jago lah, orang masyhur di kalangan Thuwab. Thuwab ni makna orang yang pahlawan dan orang gagah perkasa ni. Al-ma'rufu bis-Saffar, yang dikenali dengan gelaran As-Saffar. Mata, dia ni satu hari dia meninggal lah. Faru'iya finnau, maka orang berjumpanya dalam mimpi. Faqila lahu ma fa'alallahu bika, orang tanyalah dia, wahai Saffar, apa yang Tuhan buat dengan kamu? Faqala ghufira li, Allah Ta'ala ampunkan aku. Faqila bimadha, kenapa, dengan sebab apa Tuhan ampunkan engkau? Qala sa'atu dharwata jabalin, satu hari aku panjat puncak bukit yauman, satu hari. Fa asyraftu ala junudi, lalu aku melihat kepada tentera-tenteraku. Fa a'jabatni kathratuhum, lalu menyebabkan takjub kepadaku oleh bilangan ramainya mereka. Dia ni pahlawan, dia jago, panglima ni. Jadi aku takjub, suka aku tengok tentera aku ramai ni. Fatamannaitu anni hadartu Rasulullah, maka aku pun tercetuh, teringin-inginlah kalau aku dapat hadir dengan Nabi SAW. Fa'antuhu wa nasartuhu, aku dapat bantu Nabi, dapat tolong Nabi. Fasyakarallahu li dzalika, lalu Allah Ta'ala syukur, dengan makna Allah Ta'ala mengkurniakan aku dengan sebab demikian itu. Wa ghafarali, dan juga mengampunkan padaku. Dengan sebab apa? Sebab niat yang kasih kepada Nabi dan ingin tolong Nabi. Sekadar cerita lah, cerita. Yang mana dalilnya itu jelas daripada Quran dan hadis. Wa amma nushu li a'immatil muslimin, adapun menasihati bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, fa ta'atuhum fil haq, iaitu mentaati mereka pada kebenaran. Wa ma'unatuhum fihi, dan menolong mereka. Wa amruhum bihi, dan menyuruh mereka dengannya. Wa tadhkiruhum iyyahu, dan memberi peringatan kepada mereka tentang al-haq ala ahsani wajhin, di atas sebaik-baik jalan. Wa tanbihuhum ala ma ghafalu anhu, dan memberi peringatan di atas apa yang mereka lalai. Wa kutima anhum, dan menyembunyikan daripada mereka min umuril muslimin, daripada perkara-perkara orang Islam. Wa tarkul khuruj alaihim, dan meninggalkan, memberontak dan keluar daripada mereka. Wa tadribin nas, dan cuba untuk memelagakan manusia. Wa ifsadi qulubihim alaihim, dan lari ataupun meninggalkan, merosakkan hati-hati orang ramai ke atas mereka. Jangan menimbulkan perpecahan, buat pergaduhan supaya orang benci kepada a'immatil muslimin. Wa nushu li'ammatil muslimin, adapun nasihat bagi orang muslim secara umum, orang-orang kebiasaan, orang awam, dengan cara apa? Irsyaduhum, menunjuk mereka ila masalihihim, memberi ajaran dan petunjuk kepada perkara yang memberi manfaat kepada mereka. Wa ma'unatuhum fi amri dinihim, dan tolong mereka pada urusan agama mereka dan dunia mereka. Bil qawli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Wa tanbihu ghafilihim, dan memberi peringatan, menyedarkan orang yang lalai di kalangan mereka.
wa tabsiru jahilihim, dan menunjuk jalan bagi orang yang jahil di kalangan mereka, wa rafdu muhtajihim, dan memenuhi hajat mereka, wa satru auratihim, menutup keaiban dan juga kecacatan keaiban mereka, wa daf'ul madari anhum, menghalang kemudaratan daripada mereka, wa jalbil manafi'i lahum, dan juga suka untuk mendatangkan manfaat bagi mereka. Habis. Kemudian kita masuk kepada al-babul thalith. Bab yang ketiga, fi ta'zimi amrihi, pada membesarkan perkara berkait arahan Nabi, wa wujubi tawqirihi, dan wajib memuliakan Nabi, wa birrihi, dan berbuat baik kepada baginda Nabi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi dan memberi khabar gembira dan juga peringatan. Al-ayat. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, supaya mereka beriman dengan Allah dan Rasul, dan supaya mereka menolong Nabi dan juga memuliakannya. Qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului daripada Allah dan Rasulnya. Lepas tu kemudiannya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi, dan jangan kamu tinggikan, kasarkan suara seperti mana kamu bercakap kasar sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Bimbanglah kamu bahawa amalan kamu akan dihapuskan dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi, mereka itulah orang yang Allah Ta'ala uji hatinya untuk mendapat ketakwaan. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang yang memanggil engkau di belakang hujrah, rumah dan pintu engkau itu, kebanyakannya mereka itu tidak berakal. Wa qala Ta'ala, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul itu sebagaimana panggilan kamu bersama kamu. Kamu panggil sama-sama sendiri. Jangan panggil Nabi begitu. Fa'aujaballahu ta'ala ala ta'zirahu. Fa'aujaba ta'zirahu. Allah Ta'ala mewajibkan untuk kita tolong Nabi. Wa tawqirahu, dan memuliakan Nabi, wa alzama ikramahu, dan mewajibkan untuk memuliakan Nabi, wa ta'zimahu, dan mengagungkan baginda. Qala Ibnu Abbas, tu'azziruhu ay tujilluhu, memuliakannya. Wa qala Mubarrad, tu'azziruhu tubalighu fi ta'zimihi, melebihkan pada memuliakan Nabi. Wa qala al-Akhfash, tansurunahu, tu'azziruhu maksud kamu tolongnya. Wa qala at-Tabari, tu'inunahu, kamu tolongnya. Wa quri'a tu'azzizuhu bizayaini. Tu'azziru, dan ada riwayat membaca tu'azzizuhu, meneguhkan, dan kamu memuliakannya. Minal izzi, daripada al-izz, kemuliaan. Wa nuhiya 'ani taqaddumi baina yadayhi bil qaul, dan dilarang untuk seseorang itu mendahulukan depan Nabi dengan percakapan. Jangan cakap dulu daripada sebelum Nabi. Jangan memulakan ataupun mendahulukan Nabi pada percakapan. Wasu'il adab, dan buruk adab, bisabkihi bil kalam, dengan dia itu memulakan percakapan. Ala qaul Ibn Abbas, berdasarkan tafsiran Ibn Abbas wa ghairihi. Wa huwa ikhtiyarut Tha'lab, itu juga ikhtiar bagi Tha'lab. Qala Sahl bin Abdullah, la taqulu qabla an yaqulu.
kata Sahal bin Abdullah, jangan kamu berkata-kata sebelum Nabi berkata. Wa idza qala, bila Nabi berkata, fastami'u lahu wa ansitu, dengarlah dan beri perhatian. Wa nuhu, mereka dilarang ani taqaddumi, daripada mendahulukan, wa ta'ajjuli, dan juga menyegerakan, bi qada'i amrin qabla qada'i, melakukan satu perkara sebelum dilakukan oleh Nabi perkara tersebut. Wa an yaftatu bi syai'in fi dhalika, dan juga mereka juga dilarang daripada an yaftatu, mereka memandai-mandai dengan sesuatu. Yaftatu maknanya yang faridu, mereka buat dulu, memandai-mandai dengan satu perkara, fi dzalika min qitalin, daripada membunuh, au ghairihi, dan selainnya, min amri dinihim, daripada urusan agama mereka, illa bi amrihi, kecuali dengan suruh Nabi. Jangan buat dulu, jangan pandai-pandai buat dulu kecuali dengan suruhan Nabi. Wala yasbiquhu bihi, jangan mendahulukan Nabi dengan itu. Wa ila hadha, dan kepada ini, yarji'u qaulul Hasan, kembali qaul Hasan al-Basri, wa Mujahid, wa Dhahhak, wa Sudi, wa Thawri. Kepada makna ini, perkataan ulama-ulama tabi'in ini menceritakan tentang tafsir ayat itu. Summa wa'adhahum, kemudian Allah Ta'ala memperingati mereka, wa hadzarahum, dan memberi amaran kepada orang mukmin, mukhalafata dzalik, supaya jangan menyalahi demikian itu. Faqala Ta'ala, wattaqullah innallaha sami'un alim, bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha tahu. Qala al-Mawardi, ittaqu ya'ni fi taqaddumi, jaga-jaga kamu pada mendahulukan tu. Bimbanglah kamu pada mendahulukan itu. Wa qala Sulami, ittaqullah fi ihmali haqqihi, takutlah pada Allah pada kamu mencuaikan hak Nabi, wa tadhi'i hurmatihi, dan mencuaikan kehormatan Nabi. Innahu sami'un liqaulikum, kerana Allah mendengar bagi perkataan kamu, alimun bi fi'likum, dan mengetahui perbuatan kamu. Thumma nahahum an raf'i sauti fawqa sauti, kemudian Allah Ta'ala larang mereka daripada mengangkat suara lebih daripada suara Nabi, wal jahri lahu bil qaul, dan meninggikan, mengasarkan suara itu, kama yajharu ba'dukum li ba'din, sebagaimana menguat dan mengasarkan perkataan sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, wa yarfa'u sautahu, dan mereka mengangkat suara, wa qila kama yunadi ba'duhum ba'da bismih, ada mengatakan sebagaimana memanggil sebahagian kamu sebahagian yang lain, panggil dengan nama. Jangan panggil Nabi dengan nama. Wa qala Abu Muhammad Makki, dia ni orang Mekah, ai la tusabiquhu bil kalam, jangan kamu mendahului Rasulullah dengan perkataan. Tughlizu lahu bil khitab, kamu mengkasarkan percakapan. Wala tunaduhu bismihi nida'a ba'dikum li ba'din, jangan panggil Nabi dengan nama sebagaimana kamu panggil sebahagian kamu sebahagian yang lain. Walakin azimuhu, tetapi muliakan Nabi, waqiruhu, agungkan Nabi, wa naduhu bi asyrafi ma yuhibbu, panggil Nabi dengan panggilan yang paling mulia, apa yang dia suka, ayunada bihi, bahawa dia disebut apa dia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Hadza kaqaulihi fil ayatil ukhra, ini sebagaimana firman Allah pada ayat lain, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, jangan kamu panggil Nabi Rasul sebagaimana kamu panggil sebahagian kamu sebahagian yang lain, ala ahadi ta'wilan, mengikut salah satu daripada takwilan bagi ayat tersebut. Wa qala ghairuhu la tukhatibuhu illa mustafhimi, jangan kamu bercakap dengannya kecuali dalam keadaan ingin mengetahui. Mustafhimi, dalam keadaan ingin mengetahui dan bertanya. Jangan buat-buat pandai maksudnya. Thumma khawafahumullah, kemudian Allah Ta'ala menakutkan mereka, bihabti a'malihim, dengan dihapuskan amalan mereka, sia-sia jadi amalan mereka. Inhum fa'alu dhalik, jika mereka melakukan demikian itu. Wa hadzarahum minhu, Allah Ta'ala melarang dan memperingati mereka daripada melakukan itu. Wa qila nazalatil ayatu fi wafdin min Bani Tamim, diriwayatkan bahawa ayat ini turun menceritakan sekumpulan orang yang datang daripada Bani Tamim. Wa qila fi ghairihim, ada yang mengatakan selain daripada Bani Tamim. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang berjumpa Nabi, fanadauhu, lalu mereka seru, panggil, ya Muhammadu, ya Muhammadu, ukhruj ilaina, Muhammad, Muhammad, keluar. Fadhammahumullah, lalu Tuhan cerca mereka, bil jahli, dengan apa? Dengan mereka ni jahil.
Wa wasafahum bi anna aktsarhum la ya'qilun. Dan Allah Taala sifatkan mereka bahawa kebanyakan mereka itu la ya'qilun, tidak berakal. Wa qila nazalatil ayatu fi muhawaratin kanat baina Abi Bakr wa Umar. Katanya ayat ini turun pada masalah perdebatan atau perdebatan yang berlaku antara Abu Bakar dengan Umar baina yaday Nabi, di depan Nabi. Wa ikhtilafin jara bainahuma, dan berlaku pertelingkahan antara mereka berdua. Hatta irtafa'at aswatuhuma, sehingga tinggi dan kuatnya suara mereka berdua. Wakilah, ini kira sajalah makna pandangan yang yang tak kuatlah. Wakilah nazalat fi Thabit bin Qais, katanya ayat ini mana ni? Berkaitan Sayyidina Umar dengan Abu Bakar tadilah. Tapi ada riwayatlah banyak berkaitan dengan ini macam riwayat. Wakilah nazalat fi Thabit bin Qais, katanya ayat ini turun pada Thabit bin Qais bin Syammas, khatiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib Nabi fi mufakharati Bani Tamim, pada fi mufakharati Bani Tamim, orang-orang besar di kalangan Bani Tamim. Dia datang, wa kana fi udhunaihi samam, pada telinga dia itu ada pekak, mana orang panggil tak apa dengar, telinga dia pekak tak apa dengar. Fa kana yarfa'u sautah, maka bila orang yang jenis tak apa dengar ni dia akan angkat suara, maklumlah. Dia sebab apa? Sebab dia ingat suara dia slow. Samalah kalau macam tengok cerita P. Ramlee kan. Cerita P. Ramlee ke apa. Orang jenis pekak ni, pekak badak ni, dia orang cakap dengan dia pun kena kuat. Dia pun cakap kuat. Sebab dia tak nak tahu suara dia tu kuat tu slow. Jadi dia pun cakap kuat. Wa kana yarfa'u sautah, dia angkat suara. Falamma nazalat hadhil ayah, apabila turun ayat ini, aqama fi manzilihi, dia pun duduk di rumahnya, wa khasya an yakuna habita amaluhu, dan dia bimbang bahawa amalannya telah dihapuskan. Summa atan Nabi SAW, lalu dia pun datang jumpa Nabi, faqala ya Nabi Allah, laqad khasyitu an akuna halaktu, aku bimbang bahawa aku ni telah binasa dah, amalan aku ni rosak. Nahanallah an nahjara biqaul, Tuhan larang kita menguatkan perkataan, wa ana mru'un jahirus saut, aku ni orang lelaki yang suaranya kuat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Thabitu, wahai Thabit, ama tarda an ta'isha hamidan, tidakkah kamu ingin kamu itu hidup dalam keadaan terpuji, wa tuqtada syahidan, dan mati dalam keadaan syahid, wa tadkhulal jannah, dan masuk syurga. Nabi kata nak tak? Memang nak. Fakutila, dan dia betul lah, lepas Nabi wafat zaman Sayyidina Abu Bakar, fakutila yaumal yamamah, dia mati dibunuh syahid dalam peperangan Yamamah. Waruya anna Abu Bakr lamma nazalat hadhil ayah, diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar bila turun ayat ini, qala wallahi ya Rasulullah la ukallimuka ba'daha illa ka akhis sirar, wahai Rasulullah, aku tidak akan bercakap dengan kamu setelah pada itu kecuali seperti saudara as-sirar, mana orang cakap sama kawan-kawan je, akan dia cakap berbisik. Cakap secara berbisik, mana cakap dengan secara rahsia lah, tidak mengangkat suara. Maknanya tidak akan cakap lebih kurang depan Nabi. Cakap ya Rasulullah. Cakap dengan suara orang, orang yang cakap dengan kawan ataupun dengan cara lembut-lembut. Wa anna Umar kana idza haddathahu ka akhis sirar, dan Sayyidina Umar apabila bercakap Nabi, dia akan bercakap seumpama akhis sirar. Iaitu apa dia? Maknanya bercakap dengan kawan yang rapat, yang dekat, bukan dengan suara kuat. Maka yusmi'u Rasulullah SAW syai'an ba'da hadhil ayah hatta yastafimahu, dan dia tidak memperdengarkan Nabi sesuatu setelah pada ayat ini kecuali dalam keadaan yastafimahu, mempertanyakan nama, bersoal pada Nabi. Wa Rasulullah, betul tak? Boleh tak? Boleh tak bertanya? Boleh tak macam ni? Fa anzalallahu ta'ala fihi, maka Allah Ta'ala turunkan pada mereka ayat ini. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah Allah Ta'ala tetapkan hati mereka untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, orang itulah bagi mereka keampunan dan pahala besar.
Wa qila nazalat innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ayat itu turun fi ghairi Bani Tamim, pada selain pada kisah Bani Tamim. Nadauhu bismihi, mereka memanggil Nabi dengan nama Nabi. Wa rawa Safwan bin Asal baina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu hari ketika Nabi dalam musafir, idnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari. So, lalu datang seorang badui panggil Nabi, suara dia suara kuat, suara kasar. Ayah Muhammadu, ha Muhammad, hey Muhammad. Faqulna lahu, maka kami kata kepada, ughdud min sautik, rendahkan suara kamu, fa innaka qad nuhita an rafi'is saut, sungguhnya kamu telah dilarang untuk mengangkat suara. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ini ayat lain pula ni. Wahai orang beriman, jangan kamu sebut ra'ina. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebahagian daripada ulama ahli tafsir, Allah Ta'ala larang orang Islam ni panggil Nabi dengan panggil atau seru Nabi dengan perkataan ra'ina. Beri perhatian kepada kami, lihatlah kami, pandanglah kami. Guna perkataan ra'ina itu. Kata sebahagian ahli tafsir, hiya lughatun kanat fil ansar. Ini bahasa yang digunakan oleh orang Ansar. Nuhu an qawliha ta'ziman lin-nabi. Dilarang mereka daripada perkataan itu kerana nak memuliakan Nabi. Wa tabjilan lahu, dan mengagungkan Nabi. Lianna ma'naha, kerana makna apa? Ir'ana nar'aka. Kamu pandang kami akan tolong kamu. Bantu kami, ra'i kepada kami akan ra'i kepada kamu. Makna apa? Perkataan itu seakan-akan meminta untuk apa? Dibuat kebaikan dan dibalas. Makna ada timbal balas, ada beri give and take itu. Jadi layak ke Nabi? Mu tengok kami akan tolong kamu. Makna seakan-akan itu merendahkan dan tidak sesuai dengan darjat Nabi. Fanuhu an qawliha, maka dilarang daripada perkataan itu. Id muqtadaha, kerana makna yang dipahami daripada kalimah itu, annahum la yar'aunahu illa biri'ayatihim lahu, bahawa mereka tidak akan ra'i dan tolong Nabi kecuali dengan Nabi tolong dulu mereka. Jadi seakan-akan makan budi. Seakan-akan makan budi dan ada balasan daripada itu. Bal haqquhu, bahkan hak yang sepatutnya bagi Nabi an yur'a, bahawa Nabi ini diberi perhatian, bukan dengan sebab balas budi, bukan. Ala kulli halin, dira'i, diberi perhatian atas setiap keadaan. Itu salah satu makna. Wakila, ada mengatakan kanatil yahudu tu'aridu bihali Nabi. Orang Yahudi ni, mereka ta'rid ni makna sindir. Sindir dengan perkataan ra'ina ni kepada Nabi, birru'unah, dengan perkataan ru'unah ni makna orang yang lemah, orang yang lembut, bukan. Dia hina dengan perkataan tu. Mereka sindir. Sebab dia perkataan ni ada dua makna. Makna yang betul, ra'ina makna unzurna, lihat kami, beri perhatian. Ra'ina dengan makna ru'unah, lembut, lemah. Jadi orang Yahudi guna perkataan ni tujuan untuk sindir. Ni banyak dalam kitab tafsir dah ambil pandangan inilah. Jadi sindir Nabi. Fanuhiya al-muslimuna, lalu dihalang orang Islam an qawliha, daripada guna perkataan itu. Qat'an lidhari'ah, untuk memutuskan sebab kepada yang tidak elok tadi. Wa mana'an litashbihi bihim fi qawliha, dan untuk menghalang daripada menyerupakan dengan orang Yahudi pada perkataan mereka. Li musyarakati lafzi, kerana ada musyarakah pada lafaz. Lafaz itu ada makna betul, ada makna salah. Jadi orang Yahudi menghendaki makna yang salah, orang Islam makna yang betul, tapi jadi makna itu bersyubhah, maka dilarang. Wakila ghairu hadza, dan ada pandangan mengatakan bukan, ada pandangan selain daripada ini. Qala faslun fi 'adati sahabati fi ta'dhimihi, fasal pada menyatakan bagaimana adat kebiasaan para sahabat pada memuliakan Nabi SAW. Kita akan dapati bagaimana sahabat, para salafus salih, para imam, macam mana cara mereka memuliakan Nabi. Okey. Ada soalan, dia kata berkenaan merendahkan suara ini bagaimana nak amal selepas Nabi. Sama je lah, lepas ni mungkin akan ada sebut bagaimana para salafus salih, para sahabat dan juga para ulama tabi'in, mereka juga tidak meninggikan suara depan Nabi, depan kubur Nabi.
depan hujrah Nabawiyah, depan makam Nabi tidak. Bahkan kalau kita lihat daripada adab ziarah yang dibuat oleh para ulama menziarahi makam Nabi SAW, kita tidak disuruh angkat suara. Kita tidak disuruh angkat suara. Sebagaimana dimuliakan Nabi, direndahkan suara ketika Nabi hidup, ketika wafat pun sama. Soalan daripada Ustaz Ahmad Salikin, bukti mencintai Nabi ini berlaziman tak dengan langgar arahan Nabi sebagai contoh buat maksiat? Rasanya ada sebut dalam kemarin kan, kisah Nuaiman yang minum arak tu, dan dia kerap kali dia dihukum dengan sebab minum arak, sehingga kan sahabat antara Sayyidina Umar kata laknat dia, cerca dia. Nabi kata la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jangan kamu laknat dia kerana dia ni kasih kepada Allah dan Rasul. Maknanya soalnya, adakah maksiat itu bukti orang itu tak sayang Nabi? Dia sayang ni ada, tapi kesempurnaan itu dengan mematuhi arahan dan juga meninggalkan larangan. Tapi adakah melakukan larangan itu menyebabkan orang itu tak kasih pada Nabi? Tak. Bahkan tidak semestinya orang yang buat maksiat ataupun terjatuh dalam kegelincir dalam perkara maksiat ini, mereka tidak cinta pada Nabi, mereka tidak kasih pada Nabi. Tidak begitu. Kalau benar kasih dan cinta itu ada, maka maksiat itu maksiat lah. Benda itu tidak terjaga manusia biasa daripadanya kecuali Nabi. Kerana manusia tidak maksum. Kisahnya kisah yang sahabat yang dipukul had kerana sebab apa? Minum arak tersebut. Tapi dalam masa yang sama, adakah cinta itaat itu berlaziman? Cinta dan taat itu dia berlaziman akan maksud apa? Lazim dengan maksud apa? Adakah cinta menatijahkan ittiba'? Al-mahabbah yaqtadi al-ittiba'. Mahabbah melazimkan supaya berlaku ittiba' sebagaimana disebut kemarin. Tapi tidak ada ittiba', tidak lazim daripada tidak ittiba' itu tidak mahabbah. Tapi mahabbah yang tidak sempurna panggil. Nampak tak? Mahabbah. Dia jangan apa? Ittiba' dengan jangan benci lain. Benci itu memang penafian kepada mahabbah. Buat maksiat kerana benci pada sunnah Nabi. Melanggar sunnah Nabi kerana benci, ataupun melanggar arahan Nabi kerana benci. Itu memang penafian kepada mahabbah. Tapi orang ini berlaku maksiat itu soal lain. Dia tidak menafikan mahabbah yang ada dalam hati seseorang. Yang boleh tengok rasanya rakaman semalam berkaitan kisah tersebut. Itu saja kot setakat ini soalan yang ada, sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.